Wahai Bapak dan Ibu guru, telah lama kita tak bertemu. Aku ingin belajar bersama, ku merindukanmu. Walau tak belajar di sekolah, namun kau tak pernah merasa lelah, membimbingku dan mengajariku walau dari rumah. Guruku teringat selalu masa indah bersamamu, zikir pagi dan tilawah bersama muridku, menyimak hafalan, sholat puasa, ikuti sunnah Rasulullah. Guruku, ku yakin semua pasti akan berlalu, dengan ikhlas tabah dan sabar kita menunggu, semangat selalu sampai semuanya indah karena Allah. Walau tak belajar di sekolah, namun kau tak pernah merasa lelah, membimbingku dan mengajariku walau dari rumah. Guruku teringat selalu masa indah bersamamu, zikir pagi dan tilawah bersama muridmu, menyimak hafalan, sholat puasa, ikuti sunnah Rasulullah. Guruku, ku yakin semua pasti akan berlalu, dengan ikhlas tabah dan sabar kita menunggu, semangat selalu sampai semuanya indah karena Guruku, ku yakin semua pasti akan berlalu, dengan ikhlas tabah dan sabar kita menunggu, semangat selalu sampai semuanya indah karena Guruku, ku yakin semua pasti akan berlalu, dengan ikhlas tabah dan sabar kita menunggu, semangat selalu sampai semuanya indah karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, anak-anak Sekolah Rendah Islam Hidayah yang Ustazah kasihi. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT, kita dapat bertemu pada pagi ini, pada hari terakhir sesi persekolahan tahun 2020. Ustazah mendoakan mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang sejahtera dan sentiasa bersemangat. Okay, sebagai seorang anak, sebagai seorang murid, okay, sebagai seorang hamba Allah, insya-Allah. Jadi anak-anak, Ustazah dan juga para ustaz dan ustazah mewakili ustaz dan ustazah semua, okay, pada pagi ini ingin menyampaikan sedikit pesanan untuk anak-anak sekalian. Jadi mudah-mudahan anak-anak dapat mengikuti, okay, program kita pada pagi ini dengan penuh fokus, okay, dan dapat mendengarnya dengan baik. Okey anak-anak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak yang dikasihi, semua dengar dengan baik ya. Tengok tu. Okey.
mata dia buka besar, telinga dia mencapah, mendengar dengan baik. Jadi anak-anak juga Ustazah harap dapat mendengar dengan baik. Ustazah harap tak ada anak-anak yang tidur semasa Ustazah menyampaikan pesan-pesanan daripada Ustaz dan Ustazah ini. Jangan tidur macam dia ni. Nampak tu. Pagi-pagi dia tidur. Jadi dia kurang bersemangat. Anak-anak Sekolah Rendah Islam Hidayah insya-Allah semuanya bersemangat, Ustazah yakin. Anak-anak. Nampak tu. Dengar anak-anak, ini adalah pesanan daripada Ustaz dan Ustazah untuk hari terakhir persekolahan kita pada tahun ini. Suatu ketika dahulu. Dengan Ustazah nak bercerita, suatu ketika dahulu. Suatu ketika dahulu kita dapat berkumpul dan belajar bersama-sama. Kita gembira dapat melakukan aktiviti bersama-sama, dapat bergaul dengan mesra, dapat belajar bersama-sama dan sebagainya. Suatu ketika dulu kita dapat bersukan bersama-sama, kita berlari, ada larian berganti-ganti, ada lompat jauh, lompat tinggi, kita meraihkan kemenangan, berpeluk bersama-sama dengan rakan-rakan kita. Suatu ketika dulu kita dapat bersukan bersama-sama dengan penuh kegembiraan. Suatu ketika dulu kita dapat memegang erat rakan-rakan kita. Memeluk rakan-rakan kita, tertawa bersama pada waktu rehat, pada waktu pagi, malahan ketika melakukan aktiviti-aktiviti di dalam kelas. Suatu ketika dulu kita dapat makan bersama dengan rakan-rakan dan guru. Kita dapat makan bersama dengan rakan-rakan guru, kita berbual, kita bergembira semasa makan. Suatu ketika dulu kita solat bersama-sama dalam saf yang rapat, kaki kita bersentuh, bahu kita bersentuh, membentuk saf yang sempurna, rapat ketika solat berjamaah bersama-sama. Suatu ketika dahulu kita dapat bermesra dengan rapat dengan ustazah kita dapat memeluk ustazah kita, ustazah dapat memeluk kita, yang sama jantina lah tentunya kan. Kita dapat bergambar dengan rapat dan sebagainya. Suatu ketika dulu kita juga dapat rapat dengan ustaz, terutama yang aulad, rapat dengan ustaz, bergambar rapat dengan ustaz dengan begitu mesra dan sebagainya. Itu adalah suatu ketika dahulu. Namun kini COVID-19 telah datang menjenguk kita. Makhluk yang sangat seni ini mengancam kehidupan ramai manusia di seluruh pelosok dunia. Termasuklah kita di Malaysia ini, termasuklah di negeri Johor ini. Makhluk yang sangat seni ini telah serba sedikit menjadikan kehidupan kita berubah daripada suatu ketika dahulu yang Ustazah sebutkan tadi kepada satu keadaan yang lain. Maka kini kita terpaksa menjarakkan diri daripada rakan-rakan. Apabila anak-anak naik daripada cuti persekolahan, PKP tempoh hari, anak-anak diminta untuk menjarakkan diri daripada rakan-rakan. Terpaksa beratur dengan jarak lebih 1 meter dengan rakan-rakan. Terpaksa menutup muka hingga tidak nampak kadang-kadang rakan kita tersenyum kepada kita. Kini guru-guru dan antum semua sebagai murid-murid tidak lagi dapat bermesra, berpeluk, berpegang tangan, bergambar rapat-rapat dan sebagainya. Malahan guru dan murid, guru-guru dan antum semua terpaksa menjarakkan diri di antara satu sama lain. Kini, sewaktu bersekolah tempoh hari, antum tidak dapat bermesra dengan rakan-rakan, dengan guru pada waktu rehat. Antum terpaksa makan di meja masing-masing dan tidak dapat berkongsi makanan yang antum bawa. Semua aktiviti dilakukan di meja masing-masing. Makan di meja masing-masing, belajar di meja masing-masing, aktiviti berkumpulan untuk melakukan
untuk melakukan aktiviti berkumpulan sangat terhad dan sebagainya. Pergerakan menjadi sangat terbatas kerana semua murid diminta untuk menjaga jarak di antara satu sama lain demi untuk kesejahteraan dan juga kesihatan anak-anak sekalian. Untuk solat pun kita terpaksa duduk dan berdiri jauh di antara satu sama lain. Tidak dapat lagi solat dengan saf yang rapat, dengan sentuhan yang mesra dan sebagainya. Kemudian sekolah diarahkan tutup. Sekolah diarahkan oleh kementerian untuk menutup dan anak-anak tidak dibenarkan hadir ke sekolah demi untuk keselamatan anak-anak dan juga semua warga sekolah. Hari ini kelas-kelas tidak berpenghuni. Hari ini kelas-kelas kosong tidak berpenghuni. Kelas menjadi sunyi daripada tawa dan ceria anak-anak murid yang ustaz-ustazah kasihi. Ustaz dan ustazah yang datang ke sekolah kadang-kadang melihat kelas, melihat sunyinya kelas tanpa adanya anak-anak yang ceria, yang tertawa seperti mana biasa. Namun anak-anak, guru-guru tetap ingat kepada antum semua. Kami tetap ingat kepada anak-anak yang kami kasihi. Kami guru-guru serih merindui antum, merindui untuk mendidik antum. Bukti ustazah rindu anak-anak. Dalam kumpulan Telegram anak-anak, ustaz dan ustazah ada berbincang, berbual, melahirkan perasaan rindu dan kasih dan ingatan kepada anak-anak. Kita tengok di sini, ada guru mengatakan dah lama terpisah, sedih, sayu apabila melihat muka anak-anak di dalam skrin komputer ketika hari IBM, ketika kelas di dalam talian dan sebagainya. Ustazah merindui anak-anak dan ingin memastikan anak-anak terus mendapat pendidikan melalui kelas-kelas online yang telah dijalankan. Bukan sahaja ustazah yang rindu kepada anak-anak, malahan ustaz-ustaz juga rindu kepada anak-anak murid yang dikasihi. Buktinya kita tengok ini. Tengok itu. Ustaz pun rindu kepada anak-anak. Tengok ustaz tulis apa tu? Rindulah dengan murid-murid dengan ikon gambar menangis. Ustaz-ustaz juga rindu akan anak-anak yang telah lama tidak bertemu. Oleh itu anak-anak di hari terakhir persekolahan 2020 ini, dengarlah nasihat kami guru-guru untuk anak-anak sekalian. Wahai anak-anak yang kami kasihi, terimalah pesanan ikhlas daripada ustaz dan ustazah untuk kebaikanmu di dunia dan di akhirat. Hari ini ustazah menyampaikan 5 pesanan daripada ustaz dan ustazah untuk anak-anak murid Sekolah Rendah Islam Hidayah yang dikasihi. Pesanan pertama kami ialah berdoa, sabar dan berikhtiar. Anak-anak yang dikasihi, COVID-19 adalah ujian daripada Allah SWT yang mana ia boleh menjadikan kita lebih rapat dengan Allah dan meletakkan pengharapan hanya kepada Allah untuk membantu dan melindungi kita. Jadi COVID-19 yang hadir memisahkan kita ini adalah ujian daripada Allah SWT. Kita menerima takdir ini seperti mana kita beriman dengan rukun iman, percaya kepada qada dan qadar. Jadi COVID-19 ini adalah qada dan qadar yang Allah tentukan berlaku pada masa ini, yang Allah tentukan menyebabkan kita terpaksa berpisah, tidak dapat melaksanakan pendidikan secara bersemuka dengan anak-anak. Jadi kita terimanya dengan ketentuan, kita menerima ketentuan ini dengan penuh sabar dan kita berikhtiar untuk melindungi diri kita
dan orang lain daripada musibah yang Allah berikan kepada kita. Sehubungan dengan itu, Ustazah ingin mengajak anak-anak untuk kita terus bersabar dengan keadaan yang berlaku. Kita terus bersabar dengan keadaan yang berlaku. Kita bersabar tidak dapat hadir ke sekolah. Kita bersabar tidak dapat pergi melancong. Kita bersabar tidak dapat pulang ke kampung bertemu dengan atuk, nenek, saudara mara dan sebagainya. Kita bersabar tidak dapat pergi berjalan, menikmati keindahan alam yang Allah berikan kepada kita. Maka kita perlu terus bersabar. Dalam masa yang sama, kita perlu mematuhi SOP berkaitan dengan COVID-19. Kerana peperangan kita melawan COVID-19 ini belum lagi tamat. COVID-19 masih lagi membawa mudarat kepada ramai manusia dan ia juga boleh membawa mudarat kepada kita sekiranya kita tidak mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Oleh itu, Ustaz dan Ustazah ingin menasihatkan anak-anak untuk pastikan menjaga penjarakan, tidak bersentuhan, memakai pelitup muka ketika keluar, sekiranya perlu keluar daripada rumah, dan juga mencuci tangan dengan lebih kerap. Mudah-mudahan ikhtiar kita ini dapat menjauhkan diri kita daripada COVID-19 dan mudah-mudahan sekiranya semua orang mematuhi SOP ini dan sebagainya, insya-Allah dengan izin Allah SWT, COVID-19 ini boleh kita perangi. Anak-anak yang dikasihi, tidak ada tempat lain untuk kita mengharapkan pertolongan kecuali mengharapkan pertolongan daripada Allah SWT. Oleh itu kita berdoa, bersungguh-sungguh, kita bersabar, kita berikhtiar. Mudah-mudahan Allah memelihara kita daripada kemudaratan COVID-19 dan musibah-musibah yang lain. Kita berdoa, mudah-mudahan kita berdoa setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Anak-anak jangan lupa baca doa setiap hari. Ustaz dan Ustazah mendoakan anak-anak semua dijauhi daripada COVID-19 dan lain-lain penyakit yang memudaratkan. Pesanan Ustaz Ustazah yang kedua. Ustaz Ustazah berharap anak-anak terus dapat memberikan perhatian akan pesanan ini. Pesanan yang kedua ialah kami mohon untuk anak-anak sentiasa ingat akan Allah SWT. Kita ingat Allah semasa kita berseorangan maupun ketika kita bersama dengan orang lain. Sama ada ibu ayah kita berada di rumah ataupun ibu ayah kita tiada di rumah, kita bersama dengan adik-beradik ataupun ketika kita berseorangan di dalam bilik dan sebagainya, kita perlu sentiasa ingat Allah SWT. Kita berpegang kepada kata-kata yang selalu Ustaz dan Ustazah pesan, iaitu Allah melihat, malaikat mencatat. AMMM. Allah melihat, malaikat mencatat. Jadi di mana juga kita berada, kita kena sentiasa ingat Allah melihat kita, maka kita lakukan perkara-perkara yang baik yang disuruh oleh Allah SWT sahaja. Dan kita juga menyedari bahawa malaikat mencatat dan kita mahu malaikat mencatat kebaikan-kebaikan kita sahaja. Malaikat mencatat keburukan itu tidak ada kerjanya. Kerana kita melakukan kebaikan sahaja. Jadi anak-anak yang dikasihi, kita kena sentiasa ingat Allah SWT. Kenapa? Kerana Allah SWT adalah pencipta kita yang menentukan kehidupan kita. Kepada Allah lah kita berharap dan kepada Allah lah kita memohon perlindungan. Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Allah tahu apa yang kita perkatakan. Allah tahu apa yang kita lakukan bersama dengan orang lain. Allah tahu apa yang kita lakukan secara sendirian. Jadi anak-anak yang dikasihi, sentiasa ingat Allah. AMMM. Allah melihat, malaikat mencatat. Anak-anak yang dikasihi, Ustazah teruskan pesanan kami, iaitu pesanan yang ketiga. Buat kebaikan, boikot kejahatan. Berkaitan dengan buat kebaikan dan boikot kejahatan ini, bermaksud
kita perlu melakukan perkara-perkara yang Allah suruh. Perkara-perkara kebaikan yang ibu bapa suruh. Perkara-perkara kebaikan yang guru-guru suruh. Perkara-perkara kebaikan yang kita tahu. So kita buat perkara-perkara yang baik. Okay? Kita menjadi anak yang baik, kita menjadi hamba Allah yang baik dengan melakukan apa yang Allah suruh, kebaikan yang ibu ayah kita suruh, kebaikan yang guru-guru kita suruh. Kita tinggalkan perkara-perkara yang Allah larang. Kita tinggalkan perkara-perkara yang Rasulullah suruh kita tinggalkan. Kita tinggalkan perkara-perkara yang ibu ayah kita larang. Kita tinggalkan perkara-perkara yang guru kita larang. Kerana ibu ayah kita, guru-guru kita adalah orang-orang yang sentiasa menjaga kita. Jadi nasihat mereka pastinya penasihat yang baik. Suruhan mereka pastilah suruhan yang baik. Larangan mereka pastilah untuk melarang antum melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Jadi anak-anak yang dikasihi, okay, kita buat kebaikan dan kita boikot kejahatan. BK. Okay. Dan Ustazah ingin menyebut di sini berkaitan dengan batas pergaulan. Anak-anak yang berada di rumah, okay, kemungkinan ramai yang mempunyai peluang untuk berkomunikasi dengan rakan-rakan yang lain, dengan orang lain di alam maya. Yang Ustazah ingin mengingatkan dan juga menasihatkan anak-anak supaya gunakan kemudahan ICT yang kita ada, kemudahan handphone ataupun laptop yang ibu ayah kita sediakan untuk perkara-perkara yang baik. Okay? Untuk kita melakukan kebaikan. Dan kita jangan menggunakan gadget-gadget yang diberikan oleh ibu ayah kita untuk perkara-perkara yang Allah larang. Okay, semasa kita berkomunikasi di WhatsApp, di Instagram, Facebook, Telegram, Google Meet dan sebagainya, pastikan kita gunakan kemudahan ini untuk kebaikan. Menyeru kepada perkara-perkara yang baik dan mencegah perkara-perkara yang mungkar kerana kita berpegang pada pesan untuk BK, buat kebaikan, boikot kejahatan. Kita berpesan-pesan dengan kebenaran seperti mana firman Allah surah Al-As. Okay. Ayat yang ketiga, okay, yang bermaksud kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi anak-anak kita kena berpesan-pesan, okay, menasihati rakan-rakan kita dengan penuh kesabaran. Okay, mudah-mudahan kita dan rakan-rakan kita, adik-beradik kita semua dalam keadaan yang diredai oleh Allah SWT. Pesanan Ustaz dan Ustazah yang keempat. Ustazah yakin anak-anak sentiasa ingat SMC tambah R. Okay. Ustazah yakin anak-anak telah pun memahami dan menghayati SMC tambah R. Jadi anak-anak yang dikasihi, jadilah SMC tambah R. Jadilah anak-anak yang soleh, anak-anak yang musleh, anak-anak yang cemerlang dan anak-anak yang rahmah. Anak-anak yang soleh, pastikan antum yang berada di rumah, sama ada ibu ayah ada di rumah ataupun tidak, sama ada ibu ayah sempat mengingatkan antum ataupun tidak, pastikan diri antum solat cukup 5 waktu sehari semalam. Ingatkan adik-adik, ingatkan abang dan kakak yang bersama berada di rumah untuk memastikan kita solat cukup 5 waktu sehari semalam kerana ini adalah amal ibadah yang paling utama yang akan dinilai oleh Allah SWT. Ustazah suka ingin berkongsi di sini pencapaian solat pada tahun 2020 pada bulan September. Pada bulan September yang terakhir Ustazah dapat. Untuk anak-anak tahun 6, Ustazah dapati masih ada 20 orang murid yang belum cukup solatnya 5 waktu sehari semalam. Anak-anak tahun 5 ada 30 orang murid yang belum cukup solatnya 5 waktu sehari semalam. Manakala murid-murid tahun 4 masih ramai iaitu 41 orang yang belum cukup solatnya 5 waktu sehari semalam. Jadi keadaan ini menunjukkan sebahagian anak-anak belum menghayati lagi. Belum menghayati lagi Allah melihat, malaikat mencatat, belum menghayati lagi untuk menjadi anak-anak yang soleh, musleh dan cemerlang. Jadi Ustaz dan Ustazah
menyeru kepada anak-anak yang kami kasihi. Ustazah Ustazah menyeru kepada anak-anak yang kami kasihi, jagalah solat antum, pastikan solat antum cukup 5 waktu sehari semalam. Anak-anak telah pun tahu bahawa solat itu wajib. Solat itu wajib. Kita beriman, kita berpegang kepada rukun Islam, iaitu solat. Solat itu adalah wajib bagi setiap umat Islam. Jadi anak-anak yang dikasihi, pastikan anak-anak solat 5 waktu sehari semalam di rumah masing-masing ataupun ketika keluar daripada rumah. Sama ada diingatkan oleh ibu ayah ataupun tidak diingatkan, sama ada ibu ayah ada di rumah maupun ketika ibu ayah tiada di rumah. Pastikan solat anak-anak cukup. Itulah harapan para ustaz, para ustazah terhadap anak-anak Sekolah Rendah Islam Hidayah yang kami kasihi. Seterusnya, bacalah Al-Quran setiap hari dan tingkatkan hafazan. Untuk persiapan diri antum untuk hafazan pada tahun depan, murajaah hafazan pada tahun ini, dan juga meningkatkan hafazan bukan saja untuk pencapaian peperiksaan tetapi untuk diamalkan dalam kehidupan. Bacalah Al-Quran setiap hari. Ustazah kongsikan di sini pencapaian analisis tahsin semester 2 tahun ini. Ustazah dapati di situ murid tahun 6 masih ada 37 orang yang masih lagi tahsinnya dalam kumpulan C, yang mana sepatutnya ianya perlu dibaiki. Yang tahun 6 pada tahun 5 sepatutnya berada dalam kelompok tahsin A dan B sahaja. Jadi anak-anak tahun 6, tahun 5, tahun 4 yang berada dalam tahsin C perlu membaca Al-Quran setiap hari, belajar membaca Al-Quran setiap hari supaya bacaan Al-Quran antum menjadi lebih cemerlang, lebih baik. Jadi pesanan ustazah supaya baca Al-Quran setiap hari. Untuk anak-anak tahun 1, tahun 2, tahun 3 juga perlu meningkatkan bacaan Al-Quran ataupun Iqra' yang antum gunakan. Kena baca Iqra' setiap hari supaya bacaan Iqra' nanti semakin baik. Sepatutnya murid-murid Sekolah Rendah Islam Hidayah berada dalam kelompok tahsin A dan B sahaja untuk tahun 4, 5 dan 6, manakala untuk tahun 1, 2 dan 3 sekurang-kurangnya mencapai tahsin C dan pada akhir tahun sepatutnya boleh mencapai tahsin B juga sebenarnya. Seterusnya, ketika anak-anak bercuti, bermula pada hari esok, ustazah ingin menyeru kepada ustazah ingin menyeru kepada anak-anak untuk mengulang kaji pelajaran. Baca buku, buat jadual di rumah. Bantu ibu bapa dan juga mendengar nasihat ibu bapa dan guru-guru. Pastikan anak-anak ada jadual waktu belajar, contohnya pukul 9 pagi sampai 11 pagi waktu untuk belajar. Pukul 9 malam sampai 10 malam waktu untuk belajar. Jadi waktu belajar itu mesti ditentukan supaya mudah untuk anak-anak ikut jadual dan belajar setiap hari, supaya ilmu dan juga ingatan anak-anak, kefahaman anak-anak terus meningkat. Jadi anak-anak yang soleh sentiasa mengulang kaji pelajaran. Seterusnya, anak-anak yang soleh menghormati ibu bapa dan orang lain, ucapkan terima kasih kepada ibu bapa, kepada orang lain yang membantu kita. Kemudian menjadi anak-anak yang musleh. Sama juga ustazah sebut perkara yang sama tentang solat. Ajak adik-beradik kita solat supaya cukup 5 waktu. Ajak adik-beradik kita, rakan-rakan kita untuk melakukan kebaikan. Solat dengan cemerlang, bacaan solat kita cemerlang, solat dengan khusyuk. Itu adalah solat yang cemerlang. So jadi anak-anak yang cemerlang dalam solat. Jadi anak-anak yang cemerlang dalam membaca Al-Quran. Jadi anak-anak yang cemerlang dalam tutur kata dan perbuatan. Tutur kata kita, tutur kata yang baik, perbuatan kita, perbuatan yang baik. Cemerlang dalam pelajaran, yang ni ustazah sebut tadi kan. Waktu cuti ni ulang kaji pelajaran, buat hafazan, belajar di rumah, buat jadual belajar. Ustazah cadangkan setiap hari pukul 9 pagi hingga 11 pagi adalah waktu belajar. Malam pukul 9 sampai pukul 10 adalah waktu belajar. So kita ada 3 jam sehari untuk belajar. So insya-Allah kalau anak-anak belajar 3 jam sehari ini, insya-Allah pencapaian anak-anak
akan lebih baik, hafazan anak-anak lebih baik. Okey, rahmah, menghormati rakan, berbuat baik, hormat orang-orang yang lebih dewasa, hormat ibu bapa dan menjaga alam sekitar. Pastikan anak-anak menjaga alam sekitar, tidak membuang sampah bersepah, gunakan barang supaya tidak banyak barang-barang kita semula yang terbiar di persekitaran. Jadi pesanan Ustazah yang terakhir, bina fikiran yang sihat. Anak-anak yang dikasihi, mungkin anak-anak terasa bosan apabila duduk di rumah dalam satu tempoh yang lama. Kadang-kadang ibu ayah pergi bekerja, anak-anak tinggal sendirian ataupun tinggal dengan adik-beradik yang lain di rumah. Mungkin kadang-kadang anak-anak merasa tidak selesa. Tetapi Ustazah ingin menasihatkan supaya anak-anak menjaga fikiran dengan baik, membina fikiran yang sihat. Sekiranya ada perkara-perkara yang anak-anak tidak puas hati, bincangkannya dengan baik dengan ibu ayah, bincangkannya dengan baik dengan adik-beradik, dan sebagainya. Kalau anak-anak ada masalah, anak-anak boleh beritahu pada orang-orang yang anak percayai. Contohnya beritahu kepada ibu ayah, beritahu kepada kakak, abang, dan sebagainya. Sekiranya perlukan bantuan, rasa tak selesa, rasa tertekan, ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, dapatkan bantuan daripada guru-guru, daripada kaunselor sekolah, daripada ibu bapa dan sebagainya. Pastikan kita menjadi orang yang tenang, orang yang tidak cepat marah kepada adik-beradik kita, tidak cepat terasa hati dengan rakan-rakan kita dan sebagainya. Bincanglah dengan baik dengan adik-beradik, bincanglah dengan baik dengan ibu dan ayah. Jangan biarkan perasaan anak-anak terus tertekan di rumah. Kerana sekiranya perasaan kita terus tertekan, kita akan menjadi mungkin murung, kita mungkin menjadi muram, cepat marah dan sebagainya. Jadi anak-anak, binalah fikiran yang sihat, binalah tubuh badan yang sihat. Mudah-mudahan anak-anak semua dalam perlindungan Allah SWT dan dalam fikiran yang sejahtera, insya-Allah. Jadi Ustazah simpulkan 5 pesanan Ustazah ataupun 5 pesanan daripada Ustaz dan Ustazah untuk anak-anak yang Ustaz dan Ustazah kasihi. Yang pertama, banyakkan berdoa, bersabar dan berisytihar untuk menjauhkan diri daripada mudarat khususnya COVID-19. Yang kedua, ingat Allah Maha melihat, malaikat mencatat, AMMM. Yang ketiga, buat kebaikan, boikot kejahatan ataupun benteras kejahatan. Yang keempat, jadilah anak-anak yang soleh, musleh, cemerlang dan rahmah. Dan yang kelima, binalah fikiran yang sihat. So di waktu yang cuti ini, anak-anak mungkin boleh belajar perkara-perkara yang baru. Untuk membina fikiran yang sihat tadi, anak-anak mungkin boleh belajar perkara-perkara yang baru. Belajar memasak, belajar menanam pokok-pokok, belajar menggunakan komputer dengan baik, belajar menjahit, belajar membuat video, membuat buku skrap dan sebagainya. Jadi gunakanlah waktu cuti ini dengan perkara-perkara yang baik supaya fikiran ataupun minda anak-anak sentiasa dalam keadaan yang tenang dan sihat, insya-Allah. Jadi anak-anak yang dikasihi, untuk yang rindu kepada sekolah, Ustazah ambil gambar ni, tengok gambar sekolah kita. Alhamdulillah Allah memberikan kita sekolah yang baik, suasana yang tenang di sekolah kita, dan di sinilah nanti anak-anak akan lahir sebagai anak-anak yang soleh, musleh, cemerlang dan rahmah, insya-Allah. Semoga Allah SWT izinkan kita untuk bertemu lagi. Selamat bercuti dengan normal baru kepada semua anak-anak sekolah rendah Islam Hidayah, dan selamat bercuti dan menempuh alam baru untuk anak-anak tahun 6 yang akan meninggalkan sekolah rendah Islam Hidayah, yang akan melangkah ke alam baru, ke alam sekolah menengah. Jadi selamat maju jaya untuk anak-anak tahun 6 di alam sekolah menengah nanti. Ingat, hari ini mestilah lebih baik daripada hari semalam, esok mestilah lebih baik daripada hari ini. Di sekolah rendah, kalau kita dah baik, Alhamdulillah, di sekolah menengah kita mestilah menjadi semakin baik, insya-Allah. Itu saja pesanan daripada Ustaz dan Ustazah untuk anak-anak yang kami kasihi, untuk anak-anak yang kami rindui. Kami mendoakan supaya anak-anak menjadi anak-anak yang soleh, musleh dan cemerlang,
yang sentiasa menenangkan hati ibu dan ayah, menenangkan fikiran ibu dan ayah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terimalah lagu ini. Wahai Bapak dan Ibu guru, telah lama kita tak bertemu. Aku ingin belajar bersama, ku merindukanmu. Walau tak belajar di sekolah, namun kau tak pernah merasa lelah, membimbingku dan mengajariku walau dari rumah. Guruku teringat selalu masa indah bersamamu, zikir pagi dan tilawah bersama muridku, menyimak hafalan, sholat puasa, ikuti sunnah Rasulullah. Guruku, ku yakin semua pasti akan berlalu, dengan ikhlas, tabah dan sabar kita menunggu, semangat selalu sampai semuanya indah karena Allah. Walau tak belajar di sekolah, namun kau tak pernah merasa lelah, membimbingku dan mengajariku walau dari rumah. Guruku teringat selalu masa indah bersamamu, zikir pagi dan tilawah bersama muridmu, menyimak hafalan, sholat puasa, ikuti sunnah Rasulullah. Guruku, ku yakin semua pasti akan berlalu, dengan ikhlas, tabah dan sabar kita menunggu, semangat selalu sampai semuanya indah karena Guruku, ku yakin semua